Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di kelas Cikgu Nur Ain. Okey, slot kali ini adalah kelas sebagai subjek pendidikan seni visual tahun 5. Okey, tajuk hari ini yang cikgu ingin sampaikan adalah lampu meja. Okey, pernah ada tak lampu meja di atas meja awak sekarang? Okey, kalau yang dah ada, tak apa. Yang tu kita beli kan. Okey, kali ni kita akan buat satu lampu meja khusus. Hasil tangan awak sendiri lampu meja ni. Okey, tak sabar kan? Okey, mari kita tengok. Okey, subjek. Okey, bagi kali ni tajuk lampu meja iaitu di bawahnya modul lampu meja ni adalah membentuk dan membuat binaan. Kita akan bentuk dan kita akan membina sendiri lampu meja ni. Okey, hebat bukan? Kita boleh membina lampu meja. Okey, tak perlu lagi dah kita nak beli lampu meja sebab lampu meja ni senang saja kita nak buat. Okey, apa teknik yang diperlukan bagi menghasilkan lampu meja kali ni ialah teknik assemblage. Okey, tema bagi lampu meja adalah objek buatan manusia, bukan alam semula jadi. Okey. Okey, sebelum tu cikgu akan sampaikan objektif pembelajaran. Okey, pada akhir PDP kali ini, cikgu akan memastikan murid dapat memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya assemblage. Dan yang kedua, murid dapat mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan assemblage. Okey, bagi yang tak tahu apa itu assemblage, dia dah lupa apa maksud assemblage, cikgu akan terangkan kembali. Okey. Okey, sebelum tu kita lihat dulu proses penghasilan karya. Okey, tajuk karya yang seperti mana kita tahu tajuk karya kita nak buat lampu meja. Bukan lampu silin, bukan lampu dinding, bukan lampu spotlight ke apa, bukan. Kita nak buat kita khusus kepada lampu meja. Okey, teknik yang digunakan assemblage. Ingat, assemblage, bukan teknik lain. Okey, penggunaan media kita akan sediakan alat dan bahan, cikgu akan bagi tahu selepas ni. Dan seterusnya proses karya, kita akan hasilkan karya mengikut turutan yang betul dan akhir sekali kita akan membuat apresiasi dan untuk mempamerkan karya kita. Okey. Okey, kita teruskan. Apa itu lampu meja? Bagi yang tak tahu, lampu meja ni adalah diklasifikasikan mengikut fungsi penggunaannya sendiri. Okey, ada orang yang gunakan lampu meja untuk tujuan membaca. Okey, ada buat untuk lampu hiasan di atas meja. Dan juga lampu meja mudah alih. Okey, jadi pelbagai kegunaannya lampu meja ni kita boleh untuk buat lampu hiasan, kita boleh gunakan untuk membaca, untuk tidur dan sebagainya. Okey, bentuk badan lampu meja ni adalah mudah dan ringan. Kenapa mudah dan ringan? Kerana kalau kita buat lampu meja ni berat, nanti kalau kita nak alih meja ke suatu tempat yang lain, jadi macam merumitkan kerja kita. Okey, jadi ciri-ciri lampu meja yang perlu kita buat ni perlulah ringan, okey, dan mudah. Okey, dan nampak menarik ya. Okey, kita teruskan. Okey, assemblage. Cikgu, apa itu assemblage, cikgu? Okey, bagi teknik kali ni, assemblage ni merupakan himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara peletakan yang menimbulkan sesuatu makna. Maksudnya, kita akan cantumkan bahan-bahan terpakai yang ada nilai dia tersendiri. Kita akan bentuk dia menjadi karya yang mempunyai maksud tertentu. Maksud kita kutip bahan-bahan yang terpakai. Contohnya, tin-tin kosong, botol kicap, botol sos ke, botol mineral yang awak buang tu, bahan-bahan awak tak guna, mainan Lego ke, pen kerongsang ke apa ke yang dah tak pakai tu, boleh simpan dulu. Kita akan gunakan benda ni, kita jadikan sesuatu benda yang dimaksud. Kita buat sesuatu. Contohnya, jangan kita buat ni tak tahu apa benda yang kita buat ni. Kita perlu ada maksud dia. Okey, dan hasilkan cipta ni jadi dia satu yang unik dan menarik. Okey, kita cantum-cantum biar warna dia tu akan jadi harmoni dan menimbulkan kesatuan. Okey. Okey, teknik assemblage ni dapat menjimatkan bajet. Okey, kenapa? Sebab kita tak perlu beli dah bahan-bahan ni kat kedai. Kita hanya guna apa yang ada di sekeliling kita. Yang kita nak buang atau sampah tu, kita boleh gunakan kembali. Okey?
Ia juga mampu memberikan impak yang positif terhadap penjagaan alam sekitar. Maksud di sini kita dapat memupuklah nilai menghargai alam sekitar dalam diri awak, okey, dalam diri murid-murid. Kenapa cikgu cakap? Kerana kita gunakan bahan-bahan yang terpakai ni, kita dapat selamatkan bumi kita, kita dapat gunakan menjadikan satu karya seni yang menarik dan boleh dijual beli, okey. Kita akan melihat contoh assemblage, karya assemblage. Kita tengok yang pertama ni, contoh yang digunakan adalah dia guna kayu saja, kayu papan yang dah tak guna pakai tu, dia hanya cat saja, nampak cantik, dia vanish, nampak berkilat, dijadikan kapal layar. Cantik kan? Yang ni dia boleh, kalau tengok ada dekat muzium ke, tu dia orang buat, boleh jual beli tau, mahal ni kalau buat yang cara teliti, okey. Kalau yang ni diguna tenteng kosong, dia cipta ni, dia jadi satu maksud dia, nampak kat sini kan, dia cipta jadi ular tedung. Kalau yang ni maksud dia, dia buat kasut sneakers. Kalau ni rumah, guna tent, guna bahan terpakai saja, dawai, yang ni guna tent ni, cipta rama-rama, yang ni dawai. Dawai disimpul-simpul belit, letak pin-pin yang menarik ni, yang warna-warni ni letak. Yang ni diguna button badge boleh, guna permainan yang tak guna tu, yang plastik yang warna-warni, dicantum saja, rantai besi apa dibuat jadi macam ni. Cantik kan? Ni nilai dia tinggi ni kalau jual di pasaran, kalau awak buat betul-betul cantik. Okay. Bagaimana pula kita lihat contoh karya assemblage lampu. Ni contoh lampu yang kita nak buat nanti. Okay, dia hanya guna botol air, cardboard. Kalau botol sos, botol kicap, dia hanya masukkan. Nak hias kan, cantik. Boleh guna, semuanya barang terpakai digunakan menjadi satu maksud yang tertentu. Yang kita nak buat kat sini maksud dia lampu hiasan, lampu meja. Dia guna kertas, yang ni guna straw saja yang warna-warni. Apa yang ada di sekeliling kita, tak perlu pergi beli, tak perlu keluarkan duit. Kita hanya guna sekeliling. Ni pengepit baju dijadikan, dia cantum dengan gam, jadi cantik dan menarik kan. Yang ni guna kertas saja. Okey. Dah excited kan kita nak buat yang kita punya? Okey, jadi cikgu teruskan apa alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat projek kita kali ni. Okay, yang pertama cikgu perlukan kertas lukisan. Kalau tak ada kertas lukisan boleh guna kertas A4, boleh guna, dan yang kedua gunting, pembaris, pensel dan pemadam. Dan juga cikgu perlukan pep penanda atau marker, batang aiskrim atau batang lidi. Kalau tak ada batang aiskrim cikgu macam mana? Okey, kat sini senang. Guna sekeliling awak. Boleh guna pensel 2B yang tak guna pakai. Boleh guna cardboard, potong cardboard kotak yang tak guna tu, potong membentuk batang aiskrim pun boleh. Okey, sebenarnya guna batang lidi. Batang lidi nak beli ke cikgu? Tak perlu. Kalau awak beli sate ke makan apa ke yang ada batang lidi tu, simpan, boleh buat arca, assemblage ni. Okey, guna apa di sekeliling kita. Ranting kayu pun boleh kalau tak ada kotak sekalipun. Okey, okey, seterusnya gam uhu. Kalau tak ada gam uhu, boleh guna gam yang lekat kuat lah. Okey, boleh minta pinjam dengan ayah awak ke. Okey, ni gam uhu ni nak cakap mana? Kedai alat tulis ada, kedai DIY pun ada. Murah je, dah RM3 macam tu je. Okey, manakala lampu LED. Okey, lampu LED ni cikgu dah ada dah kat rumah. Hari tu cikgu dah, masa mula-mula cikgu beli tu dekat kedai Ninso je. Kedai RM2 ada. RM2 je satu. Kalau bagi yang macam tak adalah, kalau tak nak beli pun tak apa, cikgu tak galakkan, awak boleh guna apa yang ada kat rumah. Contohnya lilin, lampu suluh kecil tu boleh. Laser tak boleh sebab kena tekan kalau nyala. Ni lampu LED ni lampu yang kita tekan sekali dah menyala, tak perlu dah macam lampu suluh. Okey, boleh guna lampu suluh. Kalau tak ada juga boleh guna lampu handphone awak. Okey, okey, sebenarnya cardboard ni kotak lah. Okey, mari kita lihat. Dah ada bahan-bahan, alat dan bahan dia. Okey, kita teruskan kepada proses penghasilan karya. Macam mana kita nak buat karya satu persatu, cikgu akan tunjuk. Okey, tonton video yang cikgu buat ni. 모든 게 궁금해하실 때 Tell me 뭐가 널 행복하게 하는지 Text me
야, 내 삶은 on top now, 야. 관계에서 꽉지 않게 만들어버린 너라는 백. 하나부터 열까지 모든 게 특별하지. 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이. 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고. 난 말했지 운명 따윈 처음부터 내게 아니었다고. 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지켜봐 널. baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어. 그저 네가 내게 조금 편하게도 이제 여기 너무 높아. 난 내 눈을 널 맞추고 싶어. Yeah, you make it on me, you're boring with love. Oh my my my, oh my my my. 네 high so fast 내 전부 함께 하고 싶어. Oh my my my, oh my my my. Let me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어. Love is nothing stronger. Not a boy with love. Love is nothing stronger. 까놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어. 높아버린 sky 커져버린 험 때론 도망치게 해달라며 기도했어. 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로. Let me fly. Oh my my my, oh my my my. I need it all my life. 그 전부 함께 하고 싶어. Oh my my my, oh my my my. Looking for something right. 이제 조금은 나 알겠어. I want something stronger. In a moment, love. Nothing stronger. Okey, selesai proses karya cikgu. Jangan risau kalau awak nampak cikgu buat tu rumit, awak tak boleh buat, awak buat mana yang mampu awak boleh mengikut kreativiti masing-masing. Okey, tak perlu ikut cikgu 100%, tak perlu. Awak ikut bebas. Okey, asalkan boleh hasilkan satu lampu meja yang unik dan menarik menggunakan barang-barang terpakai atau terbuang. Okey, tak kisah nak letak apa-apa, hiasan pun boleh. Okey. Okey, jadi kita teruskan, selesai kita buat lampu meja, kita teruskan apresiasi karya langkah terakhir kita perlu mempamerkan karya yang dihasilkan dan juga menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Okey. Okey, setakat itu saja kelas kita pada kali ini. Selamat mencuba, hati-hati menggunakan alat dan bahan. Cikgu harap semuanya puas hati dengan karya masing-masing. Okey, jika ada persoalan atau pertanyaan, pandangan, boleh komen di bawah, nanti cikgu akan jawab. Okey, selamat mencuba. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.